Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Sahabat yang mulia sekalian, Farid Misbah, Haifa Raihana, Gi Kalok, Aimina dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni, syukur kepada Allah kerana Allah beri kepada kita kesempatan untuk hadir sama dalam satu majlis ilmu yang kita niatkan dalam program tadi, untuk belajar satu benda yang baru, tuan-tuan. Walau bagaimanapun saya mohon maaf kerana ada masalah teknikal sikit. Zuleha, Fiza Ismail, Rohana Abdullah, Ustaz Zawi Ghazali, kerana kita tak dapat teruskan di situ, tapi tak apalah, kita berada di sini walau di mana sekalipun kita ada pada waktu ni. Nuswana alhamdulillah bikum. Jadi tajuk saya nak bawakan kepada tuan-tuan ni daripada hadis Nabi SAW yang merupakan hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kita nak bincang Safina Yusuf, Nora Muhammad, Rohana Abdullah. Malam ni kita tak dapat nak bincang kitab The Amazing Quran ni kerana slide-slide yang saya siapkan tak boleh nak ditayang kat sini kitab ni. Tapi walaupun kita bacalah hadis Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Dewi Faridah Yahya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughzafa fin nar. Dalam hadis ni Siti Zaliha Samsiah Yaakob, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita berpesan 3 perkara kalau ada pada seseorang kamu, maka dia dapat kemanisan beriman kepada Allah SWT. Maknanya iman ni kena ada kemanisannya, ada julat pengukurnya. Kalau temperature badan kita naik, kita pakai termometer untuk ukur. Kalau alat untuk menyukat jantung, kita pakai stetoskop dan sebagainya. Betul ke? Kalau hujan, adalah kaedah-kaedah tertentu untuk kita ukur taburan hujan. Maka dalam iman kepada Allah SWT juga ada kaedah untuk ukurannya. Kayu ukur, yardstick. Abu Auni, barakallahu fikum, Ruqayyah Harun, Fauzia Muhaidun, Sayyidina Sulaiman. Jadi bagi mengukur keimanan kita kepada Allah yang patut dapat kemanisannya, macamlah kemanisan, keseronokan seorang kita makan makanan yang enak. Kita pergi ke Umbai, Melaka, makan sebagai contohnya ikan bakar Tifarid Amir Hamzah, Al-Rabia Ismail. Kita pergi ke Johor sebagai contohnya, makan asam pedas, nasi Bukhari, nasi biryani 40 hari. Sufi Amir dah cuba dah, kan, Mirza Adnang. Maka begitulah juga dalam kita beriman kepada Allah ni, mesti ada kemanisan beriman kepadanya, keseronokan beribadah kepada Allah SWT. Macam kita baca kisah seorang tabi'i yang terkemuka, namanya Silah bin Asyam radhiyallahu anhu wa ardhah, Sufyan Abdul Khair, Fairuz Hamid, barakallahu fiik, sahabat lama, sahabat serumah dahulu. Alhamdulillah ya Ustaz Fairuz Hamid, Ustaz kami Sai Cemeh, Sajar Rugaya Harun, Nizam Johar, barakallahu fikum. Ramai pula sahabat pada malam ni, Sa'diyah Basar. Jadi kalau kita perhatikan, Silah bin Asyam ni seorang yang terlibat dalam pembukaan Kabul ni di Afghanistan, di Asia Tengah. Bayangkan Muhammad Asfani Ahmad, Habib Mahdi, Ruqayyah Harun. Macam mana kita nak cari ukuran kepada keimanan pada hari ini? Iaitulah bila Silah bin Asyam radhiyallahu anhu, waktu malam ketika semua tentera kepenatan mereka berjihad, maka waktu malam mereka berehat. Semua mereka mencari tempat untuk posisi diri, untuk tidur. Silah pun pura-pura tidur. Selepas dia dapat tempatnya dan semua orang telah terlelap berdengkur, maka Silah pun bangkit, meninggalkan keenakan tidur di atas padang jihad itu, tuan-tuan, mencari tempat sentiasa untuk mengadu dirinya kepada Allah SWT. ECG Sofi Amir, ECG untuk cek jantung. Betul, saya ni kan pandai sangat sains. Maka pemerhati ataupun penjaga kepada tentera ni tadi melihat dan kenal ini seorang tokoh ulama tabi'in terkemuka yang kalau dia doa minta hujan turun, hujan akan turun. Kalau dia minta di tengah pada pasir yang kontang itu hujan turun, Allah turunkan hujan. Kalau dia minta kalahnya musuh, Allah kalahkan musuh. Doanya mustajab. Dia didambakan oleh semua orang. Silah bin Asyam namanya, Silatun bin Asyam. Saiful Samad,
Sekarang kita ada ceramah dekat online je. Lama dah tak pergi masjid Karnijaya. InsyaAllah nanti ada peluang kita jumpa Maka beliau mencari tempat untuk beribadah kepada Allah macam kelakuannya setiap hari. Khairul Anwar Suryanti, Assalamualaikum. Maka Silah bin Asyam pun lepas melihat tempatnya telah pun aman daripada rasa takjub pada diri, gurur dan sebagainya, ujub, maka beliau pun sembahyanglah semahu-mahunya, berakat-rakat di sembahyang. Yang berjaga di atas tempat kawalan, menara kawalan tinggi itu perhati daripada jauh. Inilah kerja wali Allah ni. Tiap-tiap malam orang semua tidur berdengkur, berehat. Memang layaknya berehat kerana kepenatan siang hari, tapi Silah ni bangkit dalam kegelapan malam, kesunyiannya, kedinginannya. Orang macam Silah ni, malam itu cukup indah baginya. Sentiasa menjadi malam pertama bak pengantin yang berjumpa dengan pasangannya. Begitulah Silah bin Asyam ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Muhammad Azhar, ini program yang sepatutnya Zoom tadi. Kita tangguh dulu, kat Zoom tu tak jadi kerana saya buat semua tak dapat nak sampaikan pada malam ni, ada isu teknikal sikit Tapi kita bincang bab lain yang juga penting, iaitu tentang bagaimana nak memerhatikan skala keimanan kita bagi pastikan kedudukannya berada pada tahap sihat. Kalau kita jumpa dengan doktor buat ujian darah sebagai contohnya, doktor pun bagi nasihat kepada kita, kolesterol banyak, kena kurangkan makan begini-begini, kena banyakkan exercise contoh kemudian bacaan BP pun kena di-stabilizekan. Ini nasihat doktor, orang yang pakar kepada tu badan anatomi kita contohnya. Maka dalam keimanan kepada Allah, saya cerita kepada tuan-tuan, Silah bin Asyam radhiyallahu anhu ardah ni bangun tahajud sepanjang malam tuan-tuan, walaupun penat di siang hari, tapi rasa seronok berjumpa dengan Allah itu menguasai segala yang lain. Macamlah kita jumpa pasangan kita buat kali pertama kan, seronok tuan-tuan, lain benda semua tak ingat nak jumpa je, nak makan, nak duduk bersama, seronoknya kan tuan-tuan. Maka begitulah Silah ini berjumpa dengan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tenggelam dalam kenikmatan berjumpa dengan Allah, keseronokan memunajat padanya itu mengatasi segala perkara lain, walaupun dia penat siang hari berjihad tuan-tuan. Tiba-tiba kata pengawal ni tadi, kisah ni dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Ada dua orang Fairuz Hamid ni dalam grup kita. Seorang saya kenal, sahabat baik saya ketika di Jordan dahulu, Ustaz Fairuz Maka beliau pun sembahyang, tiba-tiba tengah kegelapan malam itu tuan-tuan, mengaumlah pak belang, harimau datang tuan-tuan. Harimau ni dia punya lompatan, dia punya ngaumannya boleh menggugurkan bulu mata kita tuan-tuan. Takut dahsyatnya bunyi harimau ini. Maka harimau ni pun datang, pengawal ni berada di tempat menara kawalan yang tinggi itu pun kelang kabut dibuatnya. Apa yang berlaku ni, harimau datang, Silah sedang sembahyang kat situ, betul mesti dia akan kena attack dengan harimau ini, pak belang ini. Tiba-tiba tuan-tuan, harimau itu pun melompat dan berada di tepi Silah. Dia pun duduk tengok Silah sembahyang. Silah ni seolah-olah tak perasan, dan memang dia tak perasan, kerana kenikmatan dalam sembahyangnya itu menguasai dirinya sampai dia tak perasan apa berlaku kelilingnya. Orang seperti ni kalau kena panah pun dia tidak rasa tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seronoknya mereka dalam ibadah, tenggelam dalam kenikmatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan maka harimau ini pun tercegat di situ, duduk menanti Silah ini menyempurnakan sembahyangnya. Silah sedikit pun tak bergerak, seolah tak ada apa berlaku. Memang dia tidak menyedari kehadiran harimau itu tuan-tuan. Harimau ni dengan besarnya harimau Timur Tengah ni pula pada waktu itu, bayangkan tuan, tempat sejuk ini. Maka Silah ini menurunkan sembahyangnya, singa ataupun harimau ini duduk di sebelahnya. Dia tidak sedar ngauman binatang itu tuan-tuan. Tentera yang atas menara kawalan ni pula yang ketakutan. Akhir sekali, bila Silah habis sembahyang, dia pun perasan pak belang ada di sebelahnya. Dia pun berkata dengan kata-kata yang fasih kepada harimau ataupun singa itu, wahai hamba Allah, pergilah engkau. Untuk tuan-tuan, harimau ni dalam bahasa Arab ada banyak nama Humam, Hammam, Ghadhanfar, Namir, Asad, macam-macam nama. Humam, Hammam itu semua nama singa sebenarnya, nama harimau tuan-tuan ni. Nak cerita kayanya bahasa Arab, nama harimau ini pun ada berpuluh-puluh tuan-tuan dimuliakan Allah. Kaswara, banyak berpuluh-puluh nama singa ni. Maka bila keadaan itu berlaku, Silah pun perasan harimau ataupun singa ni duduk di sebelahnya. Dia pun bercakap dengan binatang tersebut, kamu datang sini, kami merupakan mujahidun, kami sedang berjihad di jalan Allah, kami sedang kepenatan berehat waktu malam. Pergilah wahai engkau, wahai hamba Allah, pergilah engkau ke dalam hutan sana, ada banyak makanan untukmu, jangan ganggu hamba-hamba Allah yang sedang berjihad di sini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, harimau itu sebaik saja mendengar kata-kata Silah dalam bahasa Arab ini, dia terus bangkit,
dan pergi meninggalkan dalam kegelapan malam, hilang di dalam kegelapan malam. Nasilah pun meneruskan sembahyangnya seperti biasa, tanpa sedikit merasa terkejut dan takut, seperti biasa, tak ada pun ketakutan. Tuan-tuan, dan menjelang hampir-hampir subuh, dia buat pulang ke pangkuan tempat rehat kawan-kawannya itu, dan buat baring, buat tidur, padahal sepanjang malam dia tahajud. Seronoknya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu sebab benar kata Ibrahim Adham, kalaulah para raja dan orang-orang kaya berpangkat yang menikmati kehidupan dunia dengan kebendaan, seronok dengannya, mengetahui apa yang kami nikmati pada waktu malam, kerana keseronokan berhubung dengan Tuhan itu, dengan Allah SWT itu, maka tentulah mereka akan lajaladuna bisuyuf, mereka tentu akan membunuh kita semua. Kerana rupa-rupanya kenikmatan, kebahagiaan mereka cari pada wang ringgit, padahal kebendaan itu tidak ada. Sebaliknya mereka tertipu. Ia ibarat fata morgana dalam kehidupan. Fata morgana, tuan-tuan, ya sabuhu zama'anu ma'a, dia ibarat fata morgana yang kita lihat di tengah-tengah highway ketika berjalan tengah panas, yang kering kontang di jalan raya itu, tuan-tuan. Kita nampak macam ada keterbalikan air di hadapan kita, jauh di depan. Bila kita dekat, ya, Ustaz Syafiq Murad, Malikul Ghaba, barakallahu fik, ya, raja kepada hutan, king of the jungle. Maka kita pun sampai ke depan, rupa-rupanya bukan air, itu keterbalikan cahaya matahari yang kita nampak seumpama air. Maka itulah dia penipuan yang berlaku terhadap dunia. Itu sebab namanya dunia, dana, yadnu, dunia, dani'ah, benda yang hina, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya, mereka mengibaratkan dunia ni seperti bangkai, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ahli tasawuf mengatakan demikian. Maksudnya janganlah diambil peduli sangat. Kita perlu pada dunia, tapi dia bukannya tujuan, dia hanya keperluan saja, ya. Jadi dalam konteks yang diceritakan tadi, Silah bin Asyam pun menerus sembahyangnya sampai harimau itu pergi. Kemudian dekat subuh dia kembali ke tempat kawan-kawannya berehat, dan buat-buatlah dia berehat supaya tidak timbul dalam dia rasa takjub. Bukan macam sebahagian orang jahil pada hari ini, kalau boleh dia nak kejut semua orang untuk bangun untuk subuh. Kononnya dialah yang telah bangun lebih awal daripada mereka. Tak payah buatlah, tuan-tuan, benda-benda begini, nak menunjuk pada orang ni, biarlah kita dengan Allah SWT sahaja. Jadi kembali kepada kisah Silah bin Asyam ni tadi, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Silah adalah seorang yang mendapat kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka orang sepertinya bangun waktu malam tahajud itu, maka segala keresahan, kepenatan dan kelelahan waktu siang ketika berjihad semuanya luput, hilang, kerana keseronokan beribadah kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Jadi kita cerita tentang keimanan kepada Allah ni, rupa-rupanya dalam hadis mengatakan 3 perkara kalau ada pada seseorang itu, maka dia telah dapat kemanisan beribadah kepada Allah. Apa yang pertama? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia meletakkan Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segala perkara yang lain. Besok pagi azan subuh, yang mana satu yang kita akan sahur? Sebelum azan subuh itu, ketika jam berbunyi pukul 4.30, sebab ada kita bangkit untuk berjumpa dengan Allah SWT, ataupun teruskan tidur. Tak apalah, hujan lebat ni, musim hujan pula, nantilah pukul 5 bangunlah. Pukul 5 kang berdeting lagi jam loceng, kita pun kata apalah, 5.30 masih sempat lagi untuk mandi dan sebagainya, siap untuk sembahyang subuh. 5.45 masih ada waktu. Yang mana satu, tuan-tuan? Jadi siapa yang mendapat kemanisan beribadah kepada Allah SWT ini? Yang pertama, Allah dan Rasulnya melebihi segala perkara yang lain. Allah dan Rasulnya melebihi perkara yang lain. Yang kedua, cinta kepada seorang Islam itu semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana sebab-sebab duniawi yang kita disibukkan pada hari ini, tuan-tuan. Kenapa baik sangat orang tu punya jawatan? Besok dia ada jawatan, dia tak ada jawatan, dia dah pencen, kita menghargai dia macam sekarang ke? Soalannya. Tuan-tuan. Yang ketiga, tidak suka melakukan maksiat, takut bila maksiat, taubat bila maksiat. Takutnya seorang itu kalau dicampakkan ke dalam api. Boleh bayang tak, tuan-tuan? Kalau kita dengar kebakaran itu, orang punya ketakutan tentang api itu, lari masuk dalam lemari, lari masuk kat dapur, lari masuk dalam bilik air, akhirnya jumpa rentung dan mayat. Allahu Akbar. Memanglah orang mati dalam kebakaran ni mati syahid, tuan-tuan, ya. Tapi cerita bagaimana dahsyatnya takutnya orang kepada api itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi kemanisan beribadah ini, antara julatnya, antara skalanya, antara kayu ukurnya, yang pertama, saya dicinta kepada Allah melebihi Allah dan Rasul, melebihi benda-benda lain. Cinta kepada orang Islam semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia. Yang ketiga, takut melakukan maksiat sebagaimana takutnya seorang itu dicampakkan ke dalam api. Kalau ada 3 perkara dalam diri seseorang, maka ukuran imannya berada pada tahap yang sangat sihat. Dia dapat kemanisan beribadah kepada Allah SWT. Itu sebab seseorang daripada mereka yang kita bacakan kisahnya di sini, mereka mengamalkan keseronokan dan beribadah kepada Allah itu melebihi perkara yang lain, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala.
keseronokan mereka dalam beribadah kepada Allah itu memang tak boleh nak dijelaskan langsung, tak boleh ditafsirkan langsung. Jadi untuk meraih kenikmatan dalam beribadah kepada Allah ni ada beberapa jalan disebut oleh para ulama. Contohnya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Yang pertama tuan-tuan, hendaklah kita ni berusaha mengajak diri kita sendiri untuk taat kepada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang jiwa ni masa penat, lelah, letih tau. Memang ada perasaan seperti itu tuan-tuan. Jadi bila kita merasa letih, lesu, banyaklah ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Isnaiza, Titi Haryanti, Muhammad Syukur. Kadang-kadang kita rasa lemah, penat kan, dalam berusaha untuk baca Al-Quran, rasa penat, ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mintalah kepada Allah, supaya Allah kembalikan semangat dan juga kesungguhan kita, motivasi diri kita untuk melakukan ketaatan ni tuan-tuan ni. Jadi cara untuk dapat kebanisan ibadah ni kena mujahadah lah sebenarnya, berusaha bersungguh-sungguh. Barakallahu fi Ustazah Nurilis Silah bin Asyam. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam kata-kata Fadhalah bin Ubaidillah bahawa Nabi SAW sabda, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Orang yang berjihad itu adalah orang melawan hawa nafsunya kerana Allah SWT. Inilah orang yang dapat kemanisan beribadah kepada Allah. Kena atasi, kena lawan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, keseronokan. Memang buat perkara maksiat ni seronok lah tuan-tuan, seronok. Tapi seronoknya sesaat, sesalnya seabad tau. Macam kita baca kisah tentang orang buat maksiat, lepas tu ditangkap, dan ditangkap pula disahkan, disabit, dibawa ke mahkamah, dibicarakan, panjang ceritanya. Maka la ilaha illallah, seronoknya sekejap, tapi kesesalan dan juga masalahnya berabad. Seronoknya sesaat, tapi sesalnya berabad tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah, tabaraka taala. Anjang Nawawi. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah bahawa jiwamu itu bagaikan tunggangan. Jika dia mengetahui bahawa engkau sedang bersemangat, dia pun bersemangat. Tapi jika dia mengetahui engkau malas, dia pun akan menuntut daripada dirinya bahagian untuk memenuhi syahwat. Kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, macam kita bawa sebuah kereta lah di highway. Bawa kereta, kita bersemangat nak balik kampung ni, nak jumpa ayah, lama tak jumpa. Musim PKP ni semangat kita bawa kereta. Nak balik ke Melaka, ke Johor pun rasa sekejap je bawa kereta tu, kerana seronoknya nak jumpa dengan ayah ibu kita. Target yang betul tuan-tuan. Maka kereta ni tadi peranan untuk kita. Tapi kalau kita pemalas, penat letih rehat sekejap lah, tiap-tiap R&R berhenti, kita berhenti rehat. Bila nak sampainya tuan-tuan? Maka begitulah kata Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang terkemuka dan kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Yang kedua, untuk dapat kemanisan beribadah ni tuan-tuan, hendaklah kita berusaha supaya menjauhi dosa-dosa besar ataupun kecil. Sungguhnya kemaksiatan adalah dinding yang menghalang seorang daripada kelazatan beribadah kepada Allah SWT. Sebab itu bila datang seorang kepada Imam Hasan Basri, berkata kepadanya, Tuan Guru, kenapalah saya sukar nak bangun tahajud Tuan Guru? Orang semua cerita tentang kelebihan tahajud, tapi saya ni rasa susah sangat nak tahajud Tuan Guru. Kenapa? Apa masalah saya Tuan Guru? Maka jawapan daripada Hasan Basri, qayyadatka zunubuka ya akhi. Sungguhnya yang menghalang kau daripada ibadah kepada Allah, wahai saudaraku, wahai anakku, sebenarnya adalah dosa-dosa yang kau tidak bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita orang beriman ni kena ingat tahu bahawa melakukan dosa ni tuan-tuan akan menyebabkan hati jadi hitam. Kalau tak bertaubat, hitam tu bertepek-tepek lagi kat hati tu sampai asbahat. Bagaimana jadi? Hitam legam. Maka pada waktu itu sukarlah untuk tembus padanya hidayah Allah, nur daripada Allah SWT. Rasa berat nak beribadah, rasa malas sangat nak baca Al-Quran satu muka surat pun payah sangat. Tapi kalau kita baca media sosial, ikut perkembangan orang itu, orang ini yang tak ada apa-apa kepentingan kebaikan untuk kita, mungkin beratus-ratus orang kita boleh ikut perkembangannya. Ya, Wiyahyul dan SB, mohon kepada Allah perlindungan daripada perkara seperti ini tuan-tuan ya. Jadi jika engkau tidak, kata para ulama, jika engkau tidak mendapat kemanisan dalam hatimu dan kelapangan dalam dadamu dan satu amal, hendaklah engkau mewaspadainya. Sebab Allah adalah Tuhan yang maha bersyukur. Dia akan berikan balasan kepada hambanya atas amal yang dikerjakannya di dunia, dan menganugerahkan kemanisan dalam hatinya dan juga kekuatan, kelapangan dalam kesenangan. Dan jika dia tidak mendapat hal tersebut, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Sufyan As-Sauri, aku pernah terhalang dari bangun malam kerana dosa yang aku lakukan.
Ya, kata mereka, aku tidak dapat bangun malam bertahun-tahun kerana satu dosa yang aku lakukan. Bayangkan kau setiap hari melakukan dosa, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illallah, ya. Syekh Osman Muhammad Hajah Hamidah. Jadi Wahib bin Al-Ward pernah ditanyakan, bilakah seorang itu kehilangan kelazatan beribadah kepada Allah? Jawapannya, jika dia terjatuh dalam maksiat dan dia tidak menyesal dan tidak bertaubat kepada Allah, maka makin hari makin jauh dia daripada beribadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, perkara yang boleh menyelamatkan dan boleh menyuburkan, menyeronokkan, memberikan kelazatan dalam beribadah kepada Allah, macam kisah para salafus salih yang saya gambarkan tadi di awal, tuan-tuan, iaitu hendaklah kita meninggalkan minuman, percakapan, pandangan yang berlebihan. Yang berlebihan maknanya benda-benda yang bersifat fuduli, benda-benda yang bersifat penting. Kita tak tahu pun tak mengapalah, tuan-tuan, orang tu berapa gajinya, pemain bola sepak itu Islam ke tidak, kereta itu berapa kelajuannya, orang itu berapa orang anaknya. Ini semua tak penting lah, tuan-tuan. Tak perlu untuk kita tahulah. Ini semua akan menyebabkan hati kita jadi kotor, tahu. Banyak perkara-perkara yang disampaikan, yang kita lihat dalam media sosial ni, sebahagiannya merupakan benda-benda bersifat riak. Semua orang menunjukkan kelebihan dirinya, seolah dia lah jago, dia lah contoh yang terbaik untuk diikuti oleh orang lain. Maka kita yang bila membaca, melihat perkara-perkara semikian, kena banyak istighfar kepada Allah, tuan-tuan. Kerana kita yang disuruh kita tak ikut, orang lain yang kita ikut. Orang yang paling baik untuk jadi contoh adalah Rasulullah SAW, itu tidak diikuti. Tapi yang diikuti adalah tokoh itu, tokoh ini. Entah betul tokoh, entah tidak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pak Syed Soha, Ruqayyah Arsyad, Isna Iza, Saudah. Jadi meninggalkan benda-benda berlebihan. Berlebihan ni bersifat fuduli, tak perlu. Kita pun tahu benda tu, kita tak perlu tahu. Kenapa kita nak tahu? CEO itu berapa gajinya, di mana dia tinggal, rumahnya berapa besar, berapa dia spend renovate rumah. Apa penting untuk kita ni, tuan-tuan? Jam yang paling mahal apa dia, handbag yang paling mahal macam mana, kalau nak trade in macam mana, apa benda ni penting, tuan-tuan? Rasa perlu beli-beli je lah. Yang pergi tengok semua benda ni buat apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah pun dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahawa Nabi bersabda, ma mala abnu Adam wi'a'an syarran min batnihi bihasbini Adam ukulat yuqimna sulbahu fa in kan la mahala fasulus li ta'am wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tidaklah seorang manusia itu mengisi satu bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Sebenarnya cukuplah bagi mereka untuk makan, menegakkan tulang belakangnya. Kalau dia perlu makan sekalipun, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk pernafasan. Kerana bila seseorang buat satu benda berlebihan, makan berlebihan sebagai contohnya, maka badan menjadi berat, mengantuk pun lebih, tidur pun banyak, manfaat pada kehidupan pun kurang, nak membaca pun dah tak ada masa. Inilah dia, tuan-tuan. Aziz bukanlah larang untuk tengok Facebook ataupun Instagram yang baik-baik. Ada banyak para ustazah dan sebagainya yang perlu kita ikut. Tapi yang maksud kat sini, tak payah tahu berlebihan lah. Cukup setakat yang kita rasa perlu untuk diri kita, cukup. Orang yang paling baik adalah orang yang tahu penyakitnya dan rawat dirinya. Jangan nambah lagi penyakit yang ada dalam diri kita kerana terpengaruh dengan cara hidup orang yang belum tentu betul itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hasim Musa tak betul tokoh, entah tidak. Baik. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, berkata Ibn Qayyim tentang tafsirannya dan tafsir Al-Qayyim, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sungguhnya orang yang banyak berbakti berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan orang derhaka berada dalam neraka. Khusus jadi pada hari kebangkitan, namun mereka juga mendapat kenikmatan pada 3 fasa kehidupan, dan mereka yang lain mendapat seksa dalam 3 fasa kehidupan. Kelazatan dan kenikmatan apakah di dunia ini lebih baik daripada baiknya hati dan kelapangan dada dan makrifat kepada Allah SWT mencintainya. Orang yang sedemikian adalah orang yang hidup dalam kenikmatan sebenarnya. Jadi walaupun ayat ini menceritakan tentang kehidupan manusia selepas kematian, tapi sebenarnya syurga yang diberikan oleh Allah ni telah pun bermula di dunia. Siapa yang tidak mendapat syurga di dunia, maka tiadalah untuknya syurga di akhirat. Apakah syurga dunia itu, tuan-tuan? Kenal Allah, berbakti kepadanya, berbuat segala perkara semata-mata untuknya, mengikhlaskan diri dengan apa jua yang kita lakukan, kerana kita meyakini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, cara untuk dapat kemanisan beribadah kepada Allah ni, hendaklah seorang itu menghayati bahawa ibadah yang dilakukannya, baik salat, puasa, haji, sedekah, semuanya merupakan perwujudan ketaatannya kepada Allah SWT, mengharapkan keridhaannya.
kerana ibadah ni disukai, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hendaklah seorang itu menyadari bahawa semua ibadah lakuannya tidak sia-sia dan tidak akan hilang, sebagaimana punahnya harta duniawi, baik berupa harta ataupun jawatan, kelazatannya, semua itu akan berakhir. Tetapi ibadah untuk Allah SWT ni, ibadah yang kita lakukan adalah tabungan akhirat kita, tuan-tuan. Apa yang kita lakukan kat dunia ni, semuanya akan menjadi kasih sayang, sebab mendapat kasih sayang Allah di akhirat. Sebagai contoh yang pernah saya kemukakan dahulu oleh Imam Mutawalli Syarawi, begitu juga Syekh Dr. Ratib Nabulisi, kita beribadah kepada Allah ni ibarat anak-anak yang belajar. Maka si ayah pun menjanjikan kepada anaknya, Kak Long, kau belajar betul-betul nak kau jadi doktor besok, kau dapat keputusan cemerlang, kau jadi doktor, ayah nak belikan kau kereta. Tengoklah kereta apa yang ayah boleh belikan, kau terimalah. Maka anak kita yang Kak Long ni pun belajarlah bersungguh, fokusnya, istiqamahnya, online-nya, apa semua dia buat yang terbaik, dapat keputusan jadi doktor. Oleh kerana terlupa, gembira sangat, dia membawa si Jen itu pergi ke kedai kereta, tunjukkan toki kereta kawan kita tu. Tuan, Datuk, ni dulu ayah saya cakap dah keputusan cemerlang, nak belikan kereta ni, kereta yang saya nak. Dah termanggu-manggu pula toki kereta itu. Dia pun tercengang, bila masa pula saya janji pada kamu? Saya tahulah ayah kamu janji, tapi kamu kena minta pada ayah kamu lah, bukan pada saya. Saya jual kereta. Maka si anak ni pun teringat, yang nak akan beli ni lah ayah sebenarnya. Ayah beli kereta kerana sayang pada anaknya, sayang pada anaknya kerana anaknya bersungguh-sungguh. Maka demikian juga, memanglah kita masuk syurga kerana rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu menumpu kepada orang yang beramal. Begitu logiknya untuk kita mudah faham. Jangan ada kalangan kita yang tersilap destinasi dia mengatakan, tak apalah, rahmat Allah meluasi segala-galanya. Iyalah, rahmat Allah tu memanglah kena pada semua orang, tapi kau kena ingat, rahmat Allah di dunia dengan rahmat Allah di akhirat itu berbeza. Kan, rahmat di dunia ni diberi pada semua, si kafir berusaha dibagi kepadanya kekayaan, Allah tidak zalim padanya. Tapi rahmat di akhirat itu khusus untuk orang yang taat padanya, yang mengikut jalan yang betul. Begitu tuan-tuan. Sebab kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam satu tafsiran, Rahman itu maknanya kasih sayang di dunia, Rahim itu kasih sayang di akhirat. Jadi inilah yang dimaksudkan. Bagaimana tuan-tuan yang mulia sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kenikmatan beribadah kepada Allah. Dan sebuah hadis yang sahih bahawa Nabi kita SAW sabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bi islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, orang yang merasai kelazatan iman kepada Allah dan redha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam agamanya, Muhammad SAW merupakan rasulnya. Jadi kita sepada ini kita redha tak hidup dalam Islam, tuan-tuan? Ya, cuba kita muhasabah diri balik semua itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah beri pada kita kemanisan beribadah kepada Allah SWT, keseronokan. Ya, banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepada kesucian diri, aku mohon kepadamu kekayaan. Ya, mudah-mudahan Syekh Asfani Ahmad, Ustazah kami saya SMS, Cikgu Ruhaya Talib, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk hidup di dunia ni dan kita kesenukan beribadah kepada Allah, jauh daripada sifat ujub, jauh dari sifat gurur, jauh daripada riak, takabur, sum'ah dan sebagainya. Kerana itu semua merupakan penghakis kepada pohon keimanan kepada Allah. Setakat ni saja dulu. Ampun maaf kerana kita tak dapat bersiaran secara Zoom, Google malam ni, tapi kita dapat isi masa. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bincangkan The Amazing Quran yang telah pun kita listkan sebelum ni sebagai satu buku yang penting dalam kuliah tafsir dan juga tadbir. Apa maksud tafsir dan tadbir, tuan-tuan? Tafsir ni kita tafsir Quran, kemudian kita tadbir kehidupan kita mengikut kepada Al-Quran, selari dengan Al-Quran. Tafsir, tadbir, fassir wa dabbir. Jadi kita tafsir Quran dan kita tadbir hidup kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran itu. Seorang engineer, seorang doktor, seorang arkitek, seorang ustaz, lebih lagi ustazah, kita baca Al-Quran dan kita lalui kehidupan, menjadikan Quran sebagai kayu ukur dan juga merupakan ukuran segala perkara kita lakukan supaya menepati kehendak yang Allah telah wahyukan. Setakat saja dulu, tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi pada waktu yang lain. Nanti kita akan bincangkan kitab The Amazing Quran ini dalam Zoom Google pada masa yang telah ditetapkan. Kita cover balik apa yang terlepas pada malam ni, kerana saya ada satu nota yang menarik untuk tuan-tuan. Ada nota tentang peta minda Al-Quran. Nak tak?
Nampak peta minda Al-Quran. Ni seorang putih buat ni. Nanti kita belajar sesama. Ada 30 juzuk. Semuanya dipelajari bentuk peta minda. Nampak? Cantik peta minda ni. Nanti kita akan belajar insya-Allah dalam kuliah bersama saya. Jangan ketinggalan. Dan ingat, kita punya rujukan utama dalam tafsir takbir adalah tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Nota saya dah siap dah ni. Tapi yalah, ni takdir tak dapat kita nak bincangkan tafsir tadbir, dah ada notanya. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Okey. Kita jumpa lagi pada waktu yang ditetapkan. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Saya mula ikut Ustaz sejak PMR. Sekarang dah PhD. Ya Allah, hebatnya. Siti Fauzia, Fiza Ismail. Nanti kita belajar sama insya-Allah. Jadi setakat ni saja dulu tuan-tuan. Jangan lupa sokong Telaga Biru apa saja program buku-buku yang tuan-tuan nak gunakan ada bersama kami. Untuk anak-anak kita kat sekolah, cuba dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Semua buku untuk anak-anak kita ada kami terbitkan di Telaga Biru. Bukan saja pendidikan Islam, bahasa Arab, khat, geografi, sejarah, math, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Semudah tuan-tuan klik www.telagabiru.com.my. Telaga Biru satu perkataan. Nanti tuan akan jumpa banyak buku manfaat untuk kita semua. Quran ada. Tapi kami tak dapat nak teruskan majalah solusi. Banyak ujian musim PKP ni. Kita akan kembalikan duit tuan-tuan yang langgan majalah solusi. Kerana dengan berat hatinya saya maklumkan kita terpaksa hentikan majalah solusi. Kerana dunia dah berubah. Kita tak dapat nak penuhi, dapat cetak lagi. Kerana harga semua barang semua naik tuan. Kita mampu teruskan majalah solusi. Walau bagaimanapun kita masih lagi menerbitkan Quran, buku-buku yang baik-baik, buku latihan, akademik dan sebagainya. Tolong dapatkan dekat www.telagabiru.com.my. Bagi tuan-tuan yang nak pergi umrah, insya-Allah Zazan Travel akan mula mengemudi, mengelolakan, membawa rombongan pergi umrah mulai bulan 1 tahun hadapan. Tak lama lagi. Jadi tuan-tuan yang nak pergi bersama kami, jangan lupa ziarahilah umrah Zahzan Travel untuk kita maklumkan perkembangan terkini tentang umrah, perjalanan luar negara dan sebagainya. Apa-apa soalan dikemukakan di situ, insya-Allah kita akan jawab. Terima kasih tuan-tuan. Setakat saja dulu. Jangan lupa dapatkan Hawaii Sauda dan juga korma ajwa dan mekjol dari Zazan Travel, yang kami import dari Madinah, dari Palestin. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat untuk puasa, untuk sahur dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak join Ustaz Lin Anwar? Ikut perkembangan kita dekat Zazan Travel, Umrah Zahzan. Dekat Facebook saya pun saya akan update masa ke semasa. Puan Sophie Emir, terima kasih semua. Doakan untuk kami walaupun solusi berakhir, tapi kita akan terbitkan dalam format baru, online dan sebagainya. Jangan lupa ikuti perkembangan dekat telagabiru.com.my. Semua berita terkini kita akan maklumkan dan update. Saya duduk beli di kedai, tak pernah melanggan. Terima kasih Asfani Ahmad. Terima kasih. Doakan kami masih lagi menerbitkan Quran, buku-buku rujukan, buku besar, sirah Nabi dan sebagainya. InsyaAllah tak lama lagi kita akan umumkan program bahasa Arab online. Belajar bahasa Arab sampai faham Quran, faham ibadah, boleh bercakap bahasa Arab, nak tak? 3 bulan saja. 3 bulan berikutnya jadi power bahasa Arab insyaAllah. Bonda Datuk Profesor Muhayya pun akan ikut, Datuk Fadil Kamsah pun akan ikut program ini, Datuk Nubaya pun akan ikut, Ustaz Makasya pun akan ikut program ini insyaAllah sama-sama. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Nanti kita akan maklumkan tentang bahasa Arab online, Arabic for all, Al-Arabiyah baina aidina, Al-Arabiyah lil jami', yang akan kita iklankan sikit masa saya lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum hadinakum wa amanatakum wa khawatimah amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa jagaan, kasih sayang dan rahmat Allah Taala. Dialah sebaik-baik penjaga. Terima kasih Fadilah Syari. Terima kasih pada Saudah Full Throttle. Terima kasih Siti Janila. Terima kasih semua Suryanti. Terima kasih Dia Ali Idris. YouTube Telaga Biru ada YouTube Telaga Biru ada. Baik, kita doa sikit. Allah berkati pertemuan kita pada malam ni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bagi tuan-tuan yang masih belum ikut Telegram sahabat Ustaz Zahazan, tolong berbuat demikian. Kita akan maklumkan banyak program kat situ. Doa-doa pun ada dikumpulkan kat situ. Tolong ikuti Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dan beritahu pada yang lain, pengongsian berlaku kat situ. Ada doa daripada Ustaz Syafiq Murad yang kita pelajari. Ada nota daripada Ustazah Ummu Fatih, daripada Ustaz Zawi Ghazali, dan juga ramai yang lain, Safi Sadiqin, ramai lagi yang rajin menulis nota untuk manfaat kita bersama. Tolong subscribe Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Type perkataan sahabat Ustaz Zahazan. Terima kasih semua. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang daku dan doamu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.